Muaz nanti bila Muaz dah besar, bila Muaz dah kahwin, bila Muaz dah ada anak-anak, dah ada kerja, jangan sekali-kali tinggalkan Anas Amini. Bawa Anas ke rumah Muaz, duduk sama-sama. Bila baba dan ibu tak ada, bila baba dan ibu dah meninggal dunia, Muaz mesti jaga Anas sampai bila-bila. Baik, saya Muhammad Zarifi Muhammad Daud, dan Alhamdulillah sekarang ini Allah Ta'ala beri peluang dan ruang kepada saya dalam dunia dakwah, dan mudah-mudahan saya mohon doa kalian semua, mudah-mudahan Allah Ta'ala terus berikan kekuatan dan Allah permudahkan segala urusan dakwah saya, insya-Allah. Muhammad Anas Amini sekarang berusia 13 tahun, ya, 13 tahun. Waktu 9 bulan mengandung, isteri saya mengandung, kita buat pemeriksaan berkala di hospital, tidak ada satu tanda pun yang menyatakan yang kami akan dikurniakan anak istimewa. Tetapi takdir Allah mengatasi segalanya. Pada hari kelahiran Muhammad Anas Amini, pada waktu itu berlaku sedikit komplikasi kepada isteri yang menyebabkan bila Anas lahir, ketika dipotong tali pusat itu tak menangis Anas ni. Jadi ringkasnya, disebabkan yang demikian, oksigen tidak sampai ke otak yang menyebabkan berlaku kecederaan, dan akhirnya Anas dikategorikan sebagai anak kurang upaya ataupun orang kurang upaya, OKU, masalah pembelajaran, ataupun bahasa kita sebut sebagai cerebral palsy. Pada waktu itu, saudara, memang ialah kita tak pernah tergambar pun, ya. Sebelum ni kita tengok anak istimewa itu anak orang lain, kan, dalam hati kita sebut, ya Allah, kesiannya anak ni, kan. Tapi dalam hati mesti kita sebut, janganlah aku dikurnia ujian seberat itu. Tetapi dengan Anas ni, Masya Allah, takdir Allah, Allah Ta'ala telah mengurniakan hadiah kepada kami, anak istimewa. Dan Alhamdulillah, saya syukur pada Allah, Anas sudah berusia 13 tahun sekarang ini, dan saya doakan mudah-mudahan Anas terus diberikan kesihatan, insya-Allah. Ya, betul lah, mula-mula bila awal kelahiran Anas, pada hari ataupun minggu-minggu pertama tu saya dulu rasa down. Isteri pun rasa down, saya pun rasa down, menyebabkan saya pada waktu hari Anas diputerakan, hari Anas bersalin tu di hospital, setiap kali selepas solat saya akan menangis. Saya menangis, saya sebut pada Allah, ya Allah, apa dosa aku ni, ya Allah, apa kesalahan aku ni, ya Allah. Kan, kita fikir sampai tahap itu. Tapi Alhamdulillah, setelah kita bertemu rakan-rakan, kita bertemu para ustaz-ustazah, akhirnya keluarga terdekat, adik-beradik termasuk mak ayah kita beri semangat kepada kita, dan dari situlah kita mula bina kekuatan diri. Jadi yang paling penting ialah kita sebagai ibu ayah kita sendiri yang perlu kuat semangat. Ya, kita perlu kuat untuk anak kita ni. Jadi bila saudara tanya tadi, apa yang kami buat ialah di rumah, bila saya mengajar abang Anas, Muhammad Muaz Wajdi, dan adik-adik dia baca Quran, saya akan minta Anas ada sekali. Ya, maknanya Anas akan dengar apa yang abang dan adik-adik dia baca Quran, satu. Dan yang kedua, Anas juga kami hantar ke kelas pengajian anak-anak OKU, iaitu Yayasan Faqih di Bandar Baru Nilai Negeri Sembilan. Jadi Alhamdulillah, di Yayasan Faqih ni, mereka ada modul, mereka ada sistem pembelajaran yang mengajar anak-anak istimewa untuk membaca Al-Quran. Jadi Alhamdulillah, Anas dengan keterbatasan yang ada, setakat hari ini sudah pun boleh membaca dan memahami sehingga surah Quraisy, li'ila fi Quraisy ila fihim, tu kan, sampai situ Alhamdulillah. Dan yang seterusnya, apa yang saya buat di rumah, semayang, salat.
Bila solat jamaah, memang saya minta Anas semayang sekali. Kita wudukkan dia, dan juga dia semayang, dia tak boleh berdiri, jadi dia sama ada dia duduk ataupun dia berdiri sehingga ke paras lutut. Jadi maknanya Anas semayang sama-sama. Yang seterusnya, Anas saya bawa juga ke mana ataupun tempat-tempat yang saya ceramah di masjid dan di surau. Saya akan bawa khususnya pada hari cuti lah, hari Sabtu ataupun hari Ahad, supaya harapan saya Anas ni dapat membesar sama dengan anak-anak yang lain, membesar dalam suasana Islam, dalam suasana pendidikan ataupun tarbiyah Islam. Jadi ringkasnya dua perkara, salat dan Al-Quran. Ini kedua-dua perkara yang sangat penting untuk kita berikan pendidikan pada anak-anak kita. Allahu Akbar. Soalan ni memang sangat menyentuh jiwa. Betul, saya setuju. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan bertemu dengan kematian. Dan satu hari nanti memang saya akan meninggal dunia, kan? Ibu Anas pun akan meninggal dunia, kan? Jadi pada waktu itu yang akan meneruskan untuk menjaga Anas ni, saya memang telah berikan amanah kepada anak sulung Muhammad Muaz Wajdi. Saya selalu sebut, saya dan isteri selalu sebut kepada Muhammad Muaz Wajdi sejak dia sekolah rendah lagi. Sekarang ni dia tingkatan 3. Sejak sekolah rendah saya sebut, Anas, Muaz, nanti bila Muaz dah besar, bila Muaz dah kahwin, bila Muaz dah ada anak-anak, dah ada kerja, jangan sekali-kali tinggalkan Anas Amini. Bawa Anas ke rumah Muaz, duduk sama-sama. Bila baba dan ibu tak ada, bila baba dan ibu dah meninggal dunia, Muaz mesti jaga Anas sampai bila-bila. Itulah pesanan saya kepada Muhammad Muaz dan adik-beradiknya yang lain, khususnya Asma dan Talhah, untuk terus menjaga Anas Amini. Ya, jadi Anas Amini, itu ya wasiat baba kepada Anas dan abang dan adik-adik yang lain. Walau ke mana saja pun, pegang agama, ya, hidupkan agama dalam hidup kita. Faham ya? Anas, ada apa-apa nak bagi? Ada apa-apa? Baik, terus terang saya katakan, Anas Amini telah memberikan sesuatu sumber inspirasi kepada kami sekeluarga. Yang pertama, Anas Amini ajarkan kepada kami erti kasih sayang. Jadi sahabat-sahabat, para penonton sekalian, nombor 1, jangan lupa hargai anak-anak kita. Hargai anak-anak kita kerana mengantuk ke? Hargai anak-anak kita kerana setiap anak-anak kita ni ada keistimewaan masing-masing. Jangan kita berat sebelah, ya. Jangan kita beri tumpuan kepada anak-anak tertentu, jangan. Beri layanan yang sama adil kepada semua anak-anak kita sebab semuanya ada keistimewaan masing-masing. Nombor 2, jangan lupa sentiasa berikan pendidikan agama kepada anak-anak, khususnya salat dan Al-Quran. Dan nombor 3, jangan lupa doa. Doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Taala perelokkan akhlak anak-anak kita dan Allah Ta'ala permudahkan segala urusan anak-anak kita, khususnya dalam pelajaran dan sebagainya. Dan bagi ibu ayah yang dikurniakan anak istimewa, jangan bersedih, jangan berduka cita. Sebaliknya kita bersyukur dan cari kekuatan. Caranya, kita mesti sentiasa bergaul ataupun kita berkomunikasi dengan ibu ayah yang turut dikurniakan anak istimewa, kerana di situ kita dapat berkongsi, kita dapat bertanya soalan dan kita dapat kekuatan sebenarnya. Jadi mudah-mudahanlah bila kita sentiasa berada dalam komuniti ataupun berada dalam jamaah ini, ia akan memberikan kekuatan kepada kita. Jangan duduk sorang-sorang. Kalau kita duduk sorang-sorang, ini menyebabkan kita rasa duka cita, rasa sedih dan sebagainya. Sebaliknya, bila kita berada dalam kumpulan, kumpulan inilah, sahabat-sahabat kita inilah yang akan beri kekuatan dan beri semangat kepada kita.